Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni perbahasan saya ialah daripada satu buku baru. Dia bukan kitab turas, tapi agak menarik, dan maklumat-maklumat di dalamnya pun ialah maklumat-maklumat yang agak penting untuk kita ketahui sebagai seorang Muslim. Buku yang bertajuk Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha berasal daripada Islam dan perkhabaran tentang Nabi terakhir dalam kitab-kitab suci. Buku ni yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur. Beliau seorang pengkaji di satu institusi MRM, Multiracial Revert Muslim, yang kalau kita sebut MRM tu mungkin orang kurang kenal sikit, tapi kalau sebut Bro Firdaus Wong, yang mengasaskan tu ialah beliau. Salah satu pusat lah kita kira yang menjalankan penyelidikan tentang perbandingan agama. Dan Ustaz Ahmad Ikram ni salah seorang daripada pegawai di tempat tersebut, dan beliau sendiri pun ada page FB dia yang tersendiri, dan kita semua boleh melihat dalam page tersebut perkongsian-perkongsian beliau berkenaan dengan terutamanya dalam isu perbandingan agama. Dan agak menarik dia punya perkongsian tersebut. Dan saya sendiri, setelah saya maklumkan kepada pihak masjid sini tentang hari kuliah saya di sini, peringkat awalnya jemputan, dan akhirnya saya buat keputusan, saya terimalah, orang kata apa, untuk mengisi kuliah di sini macam hari inilah, maknanya tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat, tiap-tiap minggu. Jadi saya pilih nak baca buku ni. Saya tak mahu baca buku-buku ataupun kitab-kitab turas, macam Riyadhus Salihin ke, Penawar Bagi Hati ke, yang tu mungkin sudah diisi oleh ustaz-ustaz dan penceramah lain. Jadi saya rasa nak baca buku ni, dan saya pun tak wajibkan kepada ahli jemaah untuk memilikinya. Cuma kalau nak memilikinya lagi baik. Dia punya harga RM25. Jadi buku ni pun di Perlis ni mudahlah untuk didapati sebenarnya. Walaupun buku ni dan buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Ikram ni secara umumnya dalam perhatian pihak tertentu, terutamanya buku kedua beliau, buku Kau Sembah Apa. Saya dapat maklumat daripada beliau sendiri, buku tu menerima 200
report daripada golongan non-Muslim yang tak puas hati terhadap buku tu, sebab macam menyentuh isu keagamaan orang lain. Biasalah, itu benda biasa. Tapi buku tu masih lagi diterbitkan, dan dia ada part yang kedua yang baru, Kau Sembah Apa, yang kedua. Cuma yang ni yang pertama lah, yang pertama. Jadi saya rasa nak berkongsi yang tu. Untuk kuliah-kuliah seterusnya pun saya di sini saya akan kongsi daripada buku ni lah. Memandangkan saya sendiri pun daripada kelulusan Usuluddin, dan memang saya fokus dalam bidang perbandingan agama ni selain daripada hadis dan tafsir. Jadi saya pilih nak baca yang ni. Masjid-masjid tempat lain saya ada baca kitab-kitab tafsir macam tu. Cuma kita ubah sikit, kita bagi nampak lebih kontemporari sikit. Sebab ini juga antara isu yang kita kena tahu. Sebab kita biasa bercakap tentang agama kita, dan kita kadang tak peduli sangat agama orang lain, yang mana agama orang lain tu ada kaitan dengan agama Islam sebenarnya, maklumat-maklumatnya. Dan mungkin maklumat-maklumat dalam buku ni dia boleh membantu kita untuk memahami budaya orang bukan Islam di negara kita. Apa sebab, apa yang dia sembah, konsep agama yang diorang imani ataupun percaya. Tapi buku ni dia bukanlah buku yang bersifat perbandingan siapa betul, siapa salah. Walaupun kita tahu hakikatnya kita orang Islam ni, kitalah yang betul. Cuma nak beritahu kepada kita pengenalan kepada apakah asas utama kepercayaan bagi sesebuah agama tu. Kalau kita tengok pada tajuk buku ni, Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha, itu sebahagian besar agama yang akan disentuh dalam buku ni. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Sebab ini perkara-perkara penting, dan kita kena tahu zaman kita ni golongan-golongan yang cuba mencari peluang untuk menampakkan kekurangan Islam. Mereka tidak lagi menggunakan isu-isu yang lapuk ataupun isu-isu yang lama, tapi mereka menggunakan isu kontemporari ataupun isu moden untuk mendapat sambutan daripada orang Islam yang pengetahuan dia sederhana. Sehingga orang Islam itu Islam pada luarannya, tapi dalamannya dia sudah ada keraguan terhadap agamanya. Zahirnya nampak macam Islam, masih lagi datang ke masjid, masih lagi kata penduduk dalam lingkungan orang-orang Islam, tapi keraguan demi keraguan, terutamanya golongan anak muda di universiti, di pusat-pusat pengajian tinggi. Mereka ni ialah golongan yang dia punya sempadan dunia tu lagi luas. Dia orang rempuh sebab dia orang ada kemudahan yang banyak internet. Dia orang rasa dia orang nak terokai semua. Jadi kadang-kadang lalulah pada waktu dia orang duk buat kajian ataupun carian tu, artikel-artikel yang tak sepatutnya dibaca tapi dia baca, dalam keadaan pengetahuan agama yang masih kurang, menyebabkan dia mengiyakan fakta yang kadang-kadang kurang masak daripada golongan-golongan yang ada niat buruk terhadap agama Islam. Kita bukan nak mengata agama lain ni akhlak dia orang tak baik. Cuma buku ni dia nak beritahu asas, dan kita kena tahu setiap agama di dunia ni penganutnya ada penganut yang betul-betul menganut agama Islam dengan baik, dengan menerapkan semua nilai-nilai Islam ataupun nilai-nilai agama dia, dan juga di sana ada penganut yang tidak beramal secara 100%. Kita kena tahu orang Islam dia ada Islam baik, Islam kurang baik, dan orang agama lain pun sama juga. Kristian dia ada Kristian yang rajin pergi gereja, ada Kristian tak pernah kenal gereja. Macam kita selalu sebut kepada orang Islam, ni jenis muka Jumaat je mari, ataupun dahsyat lagi jenis muka raya je mari solat. Kristian pun ada jenis muka yang tak kenal langsung gereja. Hindu pun ada yang jenis muka tak kenal langsung kuih. Jadi kita kena tahu dia punya tahap orang dalam beragama ni macam tu lah, situasi dia macam tu. Jadi untuk malam ni sebagai pengenalan terhadap buku ni lah, saya baca beberapa kali. Malam ni saya nak bahas bab yang pertama saja. Cuma saya nak sebut buku ni dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama dia akan sebut salah faham masyarakat Muslim tentang kronologi agama Islam itu sendiri. Ini dia fokus pada kita orang Islam.
Kita sendiri tidak mengenali dengan tepat asal usul agama Islam dan hubung kait agama ni dengan orang-orang terdahulu. Sebab tu kita akan tengok ada satu mentaliti dalam kalangan orang Islam, bila mana tanya bila Islam itu bermula, dia akan kata Islam itu bermula daripada zahirnya Nabi Muhammad di Makkah. Sebenarnya Nabi Muhammad itu ialah mata rantai yang terakhir dah. Kan kita selalu sebut Nabi Muhammad ni khatamun nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Maknanya Nabi Muhammad itu ialah rantai yang terakhir. Nabi Muhammad itu membawa kesinambungan nabi-nabi yang terdahulu. Seruan Nabi Adam sampailah kepada Nabi Isa ialah seruan yang sama. Iaitu bahagian pertama yang dia akan sentuh dalam buku ni. Seterusnya bahagian yang kedua dia akan sentuh juga dalam buku ni. Sebelum pada tu, dalam bahagian pertama tu dia juga akan sebut kepada kita asal agama Islam dan apa yang merosakkan orang Islam. Sehingga kita akan tengok dalam agama Islam ni ada kumpulan yang dia kata dia Islam, tapi hakikatnya dia keluar daripada syariat Islam. Sama ada golongan yang berfahaman dengan ideologi yang pelik-pelik, ataupun kita guna istilah yang kadang-kadang istilah ni orang tak berapa suka guna, tapi kita kena tahu istilah ni juga diguna oleh Nabi sendiri, iaitu mereka menokok tambah dalam ajaran agama, atau kita sebut sebagai bid'ah, sehingga orang memandang itu ialah bahagian pada agama. Jadi sebab tu kena clear dulu yang ni, baru nak bercakap tentang agama lain. Sebab apa berlaku penyelewengan? Sebab tu kalau kita belajar bab perbandingan agama dan juga kumpulan-kumpulan ni, dia akan sebut juga satu bab firaq. Firaq ni maksudnya kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri kepada Islam tapi mereka sesat. Orang tanya dia, Islam ke tidak? Islam. Tapi adakah yang dia amal tu betul yang Islam suruh? Tak pun. Contohnya golongan Syiah, sampai kesudah dia akan mengaku di Islam. Kita tanya dia di Islam, bahkan dia namakan negara dia Republic Islam of Iran. Itu nama dia, nama betul dia. Kalau kita pergi ke Vietnam, Champa dan juga Kemboja, di Kemboja ni dan Vietnam ni dia ada satu komuniti Melayu lama, nama dia Champa. Orang-orang Champa ni, kalau tempat kita akan panggil orang Kemboja lah, tapi dia orang ni sebenarnya Champa. Champa ni sebuah kerajaan Islam lama dulu di Nusantara. Selain daripada kerajaan Riau, kerajaan Melayu, Melaka apa semua ni semua kerajaan Islam, kerajaan Pasai apa semua. Orang Champa, orang Islam Champa, Islam dia ada dua. Satu Islam macam kita, mari masjid macam kita, solat apa semua. Dia ada yang kedua Bani Cham. Bani Cham ni ialah dia campur dalam fahaman dia orang tu Hindu dan juga Islam. Tapi dia orang sangat menyeleweng, Bani Cham. Tapi kalau kita pergi tanya dia orang Islam tak? Dia pun mengaku Islam. Dia tak kata dia Hindu. Bahkan dia ada satu konsep, dia mendewakan raja Champa yang lama, nama dia Raja Porom. Porom ni adalah seorang raja yang dikatakan nasab keturunan dia bersambung dengan Kesultanan Kelantan. Dia kahwin dengan satu kerabat dia Raja Kelantan, dia tukar nama dia jadi Nik Mustafa daripada Porom tu. Tapi dia bukan betul-betul nak Islam, dia just nak tengok kat mana ada titik pertemuan antara Islam dan Hindu. Dia balik ke negara dia, dia buat satu agama nama dia Bani Cham. Islam Cham dia panggil, Bani Cham. Tapi sangat pelik. Kita boleh tengok dokumentari dalam YouTube, ada dalam internet banyak. Dia orang buka masjid ni cuma hari Jumaat sahaja. Dah lama dia orang tutup masjid, belum PKP lagi. Hari Jumaat je dia buka. Dan dia orang hanya berpuasa, siapa yang puasa golongan dia orang? Ustaz-ustaz dia orang saja yang berpuasa. Puasa ada juga makanan yang boleh terlepas makan. Tapi kalau tanya Islam, dan dia orang bertembung dengan kumpulan Islam yang macam kita tu di sana. Dia orang bertembung. Jadi itu benda yang kita kena tahu, kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri kepada Islam. Tapi kita kena tahu lah orang Champa ni orang Islam. Sebab tu kalau kita tengok di Kelantan ada satu tempat nama dia Pengkalan Cepa. Di situ dikatakan tempat orang-orang Champa duduk sekejap. Raja dia orang mari situ, berkampung situ. Tapi kita tak panggil Pengkalan Champa, panggil Pengkalan Cepa. Itu kawasan, maknanya ada hubungan orang Champa Islam. Cuma nak beritahu pada kita, dia orang bukan Syiah, dia orang bukan kutuk sahabat. Cuma dia orang ada satu kepahaman,
kita kena sembah juga raja campa yang lama, nama dia Porong ataupun Nik Mustafa tu. Dia orang mengagungkan, tapi dia orang tetap mengaku dia orang Islam. Dia orang tak kata dia orang sesat. Nak beritahu pada kita, inilah benda-benda yang menyebabkan agama Islam tu disalah fahami dan disalah ertikan. Sebab tu kalau kita tengok media-media barat, bila mana dia terkena kata apa, propaganda mengatakan Islam ini pengganas, bila mana dia orang nak cuba fahamkan rakyat barat yang tak tahu tentang Islam, masyarakat barat yang tak tahu tentang Islam, Islam ni macam mana, dia ambil video dokumentari dekat kawasan orang Syiah, dia tak ambil dekat orang Sunnah. Dia ambil pula video pada hari Ashura, kawan tu duk pukul badan. Dia ambil video di Pakistan, kawasan yang ramai Syiah, kawasan tu pula melakukan Syiah yang hulak melampau, lalu dia pun tayangkan. Inilah wajah Islam, padahal itu bukan wajah sebenar Islam, cuma digambarkan sehingga seluruh orang barat berfikir, oh gini rupanya Islam, padahal bukan seperti itu. Jadi ini benda yang cuba ditekankan oleh penulis, nak tunjukkan pada kita kena tahu usul agama. Sebab zaman kita ni, kita berhadapan dengan orang tanya pada kita tentang Islam, kita kena jawab dari segi fakta. Kita tak boleh tunjuk, okey nak tengok Islam, tengok orang negeri tu, tengok orang kampung tu, tak boleh. Sebab belum tentu orang negeri tu faham Islam sama, walaupun mereka itu majoritinya Islam. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua dalam buku ni, dia akan bincangkan bagaimana syariat Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi dahulu berubah sehingga terjadilah agama-agama baru seperti Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha. Macam mana ajaran tu boleh disalah erti sehingga dia dapat wujudkan agama baru, konsep baru. Macam mana Kristian yang mereka itu berasulkan Nabi Musa, dan Nabi Musa ni berasulkan Nabi Isa. Macam mana Nabi Isa tu, dia asal-asal dia turun, dia ajar tentang tauhid, sampai Kristian boleh convert benda tu jadi Trinity. Macam mana? Itu dibahaskan. Kemudian bahagian yang ketiga dalam buku ni, dia akan bahas agama-agama yang datang dari segi pemikiran ataupun falsafah akhlak kehidupan masyarakat, macam agama Shinto, agama Bahai, agama Sikh, dan juga individu-individu yang dianggap rasul di kalangan mereka. Macam Confucius ni antara nama-nama Cina lah, Socrates apa semua, yang mereka tu kaum mereka anggap mereka ni rasul. Macam mana kita anggap Nabi Muhammad tu rasul juga? Sebab apa? Sebab apa mereka boleh anggap macam tu? Jadi bagi saya rasa buku ni agak menarik dan dia perlu untuk dikongsikan di masjid surau. Selain daripada kita duk belajar fiqh, tafsir, kadang-kadang kita juga kena kembang sikit akidah. Kadang-kadang kita bila mana kita nampak bila mana belajar akidah ni ialah belajar tentang tauhid, sama ada sifat 20 ke ataupun tauhid pembahagian yang bermacam-macam. Kita hanya nampak dalam satu bahagian tu. Tapi ini juga bahagian daripada tauhid, iaitu pengukuhan. Untuk kita tahu supaya bila mana datang satu-satu perkara ataupun maklumat, kita dapat tapis dengan baik maklumat-maklumat tu sendiri. Jadi malam ni kita akan bahas bab 1. Bab 1 buku ni dia bahas tentang hubungan manusia dan agama sejak zaman berzaman. Manusia dengan agama ni macam mana? Pertama sekali kita kena tahu, manusia ni memang Tuhan dah jadikan sifat dia, bila mana dia keluar daripada perut mak dia, dia ada satu naluri, dia nak percaya pada sesuatu. Mana-mana orang, sama ada Muslim ataupun tidak Muslim, bila mana dia sudah melepasi usia balik, bila mana dia sudah pandai fikir mana baik mana buruk, dia akan ada satu perasaan, dia mesti nak percaya satu pihak, satu kuasa. Sama ada pihak tu dia nampak ataupun dia tak nampak, tapi dia ada perasaan nak percaya. Macam kita hari ni, kita percaya Allah Ta'ala yang menjaga kita, mengawasi kita. Dan mungkin sebab kita percaya pada hari ni, sebab benda tu telah selalu disebut oleh mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita pula diperingatkan oleh datuk nenek kita. Cuma kita keluar tu, mak dan ayah kita dah tunjukkan, okey ni cara kita mempercayai, iaitu kita percaya Tuhan segala-galanya. Bagi orang agama lain, dia akan percaya dengan acuan keluarga dia sendiri,
ataupun acuan kehidupan dia sendiri sekeliling. Hatta orang etis sendiri pun, etis ni ialah orang yang disebut tidak percaya mana-mana agama, tapi sebenarnya tak mahu percaya itulah satu naluri yang ada dalam diri dia. Sebab tu kalau kita tanya orang etis, kamu betul ke tak percaya agama? Dia kata betul, tak percaya agama. Sebenarnya dia sedang mempercayai sesuatu, iaitu dia percaya agama tak wujud. Saya nak sebut sini, sikap percaya tu mesti nak ada. Mesti nak ada. Mana-mana orang pun. Kalau kita tengok perbahasan ni, antara ulama Nusantara yang agak awal sebut benda ni ialah Profesor Hamka. Dia sebut benda ni pada tahun 1956, setahun sebelum merdeka. Zaman tu kiai-kiai, ustaz-ustaz, tuan guru kalau mengajar akidah, dia hanya fokus kepada teori akidah. Dia tak fokus kepada cara berfikir untuk mengenal Tuhan. Hamka antara pelopor awal yang tulis benda tu. Dan lepas daripada tu dia dipenjarakan sekitar tahun 60-an. Buku dia tu dia buat rujukan balik dalam penjara, dia ada tambah poin-poin dia. Nama dia Pelajaran Agama Islam. Buku tu buku akidah, menarik. Dia tak macam, orang kata apa, dia bukan buku yang bersifat Tuhan itu wujud, apa dalil dia? Okey, ayat sekian. Dia nak sebut benda sama, tapi dia cuba aktifkan otak manusia. Otak manusia tidak hanya perlu kepada membaca, tapi kita dalam bab nak meyakinkan diri Tuhan ni wujud, kadang-kadang kita kena aktifkan juga otak kita. Sebab tu kalau kita baca surah Al-An'am, kalau saya tak silap, ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ayat yang ke-76 sampai 79, cerita bagaimana Nabi Ibrahim dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Kan kalau kita tengok, falamma janna alaihi al-lail, ketika mana Nabi Ibrahim berada pada waktu malam, dia melihat pada waktu malam tu bulan purnama. Apa yang dia kata? Qala hadza rabbi. Dia kata ini kok Tuhan aku. Falamma afala, ketika mana bulan itu hilang, qala la uhibbul afilin. Dia pun kata aku tak suka pada benda yang ada sekejap tak ada, sekejap tak ada. Lepas pada tu dia tengok matahari, dia kata hadza rabbi hadza akbar. Matahari ini mungkin Tuhan aku dan dia lebih besar. Dan lepas pada tu Allah Ta'ala cerita kejujuran daripada keraguan dia itu penting. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang mana pun, terutamanya orang-orang yang Allah Ta'ala beri pada dia ni cara fikir, benda ni kita orang Islam kita payah nak nampak. Kita mungkin akan nampak daripada orang yang baru masuk Islam, macam mana dia boleh kenal Islam sehingga dia peluk Islam. Allah Ta'ala janakan otak dia tu sehingga dia boleh fikir kat mana betul, kat mana tak betul. Sebab saya nak sebut sini, manusia ni dia ada satu sifat nak percaya, dan dia akan jalankan sifat tu ke arah yang memuaskan hati dia, sehingga dia rasa dia puas, maka itulah dia akan pilih dan dia akan peluk jadi agama dan kepercayaan dia. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Hari ni kita sembah Tuhan ni, adakah kita sembah Allah Ta'ala ni dengan sebab kita mawaris, kita warisi dia daripada mak ayah kita, ataupun kita sembah Tuhan itu dengan sebab kita telah takulkan, kita telah logikkan dengan akal kita bahawasanya Tuhan itu benar-benar wujud. Dan benda ni sangat penting sebenarnya untuk kita menjadi orang yang bila mana susah, kita tidak mudah berpaling daripada Tuhan. Bila mana kita susah, kita yakin sebab kita sudah logikkan perkara yang sepatutnya kita logikkan. Cuma hari ini saya nak sebut kepada tuan-tuan, antara benda yang saya rasa nak pilih nak baca buku ni sebab hari ini agama telah disamarkan dengan ramai orang yang bercakap. Sama ada ahli agama ataupun orang yang kita sangka sebagai ahli agama, dia boleh bercakap sehingga orang telah beragama melalui percakapan dia. Penceramah-penceramah lah yang saya sebut ni. Kita beragama dengan sebab kita selalu dengar dia bercakap, kita guna hujah dia, dalil dia, dan akhirnya kita beragama dengan saranan dia tanpa kita sedar. Tapi kadang-kadang apa yang dia sebut tu kadang-kadang kurang tepat ataupun tak betul. Saya nak beri contoh pada tuan-tuan.
Allah Ta'ala, dia hantar pada kita Nabi, dia hantar pada kita kitab. Hantar Nabi, hantar kitab. Kitab tu teori, Nabi tu praktikal. Apa yang kita tak faham dalam kitab, Nabi akan fahamkan benda tu dengan perbuatan Nabi. Nabi akan fahamkan. Apa-apa saja, hukum ke, kepercayaan ke, Nabi akan fahamkan. Cuma sekarang ni, kita dengan Nabi, khususnya kita ni orang Melayu sekarang ni, tahun 2020 ni, kita dengan Nabi, jarak kita dah terlalu jauh. 1400 tahun yang lepas. Kita tak pernah tengok dengan mata kepala, bahkan mustahil. Sebab kita tak hidup di zaman Nabi. Kita tidak mampu untuk mengukuhkan iman kita dengan melihat. Hanya kita mampu kukuhkan iman kita hari ini ialah dengan kita kaji sahaja. Kita baca, kita kaji. Dan saya nak sebut sini, kajian itulah yang kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita terkaji pada benda yang tak betul. Benda yang merupakan tafsiran agama, bukan sumber agama, tafsiran agama. Akhirnya kita pun telah membuat rumusan pada perkara yang tidak jelas, perkara yang tidak betul. Saya nak bagi contoh mudah pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham. Katalah kita pergi ke London, boleh jalan. Kerajaan dah buka sempadan negara, habis PKP nanti, ada duit simpan, pergi berjalan. Selama ni duduk berjalan dalam Malaysia, lepas ni nak pergi berjalan luar negara. Antara negara yang dipilih, Britain. Pergi mana? Pergi London. Okay. Sampai di London, ambil package percutian. Sampai di London tu, pemandu pelancong tu pun kata, saya ada masalah untuk memimpin anda semua sepanjang perjalanan di London ni. Jadi, untuk memudahkan perjalanan semua sekali yang ikut trip ni, saya tempatkan anda semua di sebuah kedai. Dalam kedai ni dia ada jual peta kota London. Mana tempat menarik, tengoklah peta tu. Mana tempat yang betul, tengoklah peta tu. Nak naik bas kat mana, turun bas kat mana, hotel kat mana, kedai makan kat mana, belilah peta dalam kedai tu. Okay. Akhirnya kita pun ikutlah kata-kata pemandu pelancong tu, kita pun beli. Kita beli, kita tengok bungkusan luar peta tu cantik, wrapping dia menarik. Kita pun tertariklah nak beli peta tu. Ambil peta tu, bayar berapa pound, buka peta tu. Buka peta tu, bentang atas meja, bentang nak tengok peta kota London ni. Kita pun tengok, oh gini kota London, stesen bas sini, dia punya kedai makan sini. Kita paling ke belakang, kalih belakang, tengok peta tu, print in Calcutta, dicetak di Calcutta, India, pada tahun 1958. Kita pergi London tu tahun 2020. Tuan-tuan nak percaya tak peta tu? Tambah pula peta tu dicetak bukan di London, cetak di India. Adakah kita akan kata, okey je kot guna peta ni, tak sesat kot? Saya nak sebut macam tu. Okay. Saya nak sebut hari ni, Quran tu cantik. Luaran dia cantik. Orang yang mari baca Quran pun cantik kot. Pakai semak, elok, serban, semua okey. Kita pun dengar dia syarah. Last sekali, lama kita dengar dia kuliah, dia ceramah, baru tahu rupa-rupanya dia tu tak ada kelulusan agama pun. Bekas tukang masak di sekian-sekian tempat. Belajar agama pun tak tahu sangat. Cuma dia hurai tu menarik. Saya nak sebut hari ini, agama disalah erti dengan sebab adanya pihak-pihak seperti ini. Tersilap. Agama tu telah dibawa oleh orang ni, jadi kita rumus agama tu macam tu. Dan akhirnya kita percaya pada benda yang salah. Dan bila mana kita dah berada pada keadaan tu, kita agak payah nak buang. Sebab kita dah lama, orang kata apa, duduk dengan orang macam ni. Tapi kalau kita perasan daripada awal, maka kita akan dapat berfikir dengan baik. Saya nak sebut sini, keraguan tu. Keraguan kita ni, dia tidak semuanya negatif. Dia tidak semuanya negatif. Walaupun Quran sebut zalikal kitab la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Maknanya antara syarat kita nak faham Quran ni, pertama jangan ada ragu. Kalau kita ragu, bukan kita ragu pada Quran, mungkin kita ragu pada orang yang tafsirkan Quran tu.
Sebab kita tidak ada Nabi sama kita ni. Saya nak sebut sekarang ni, kita tidak ada Nabi yang menjadi pihak yang paling sah untuk menafsirkan Quran. Kalau kita ada Nabi senang. Jadi sekarang ni kita terpaksa balik kepada sumber, dan kita terpaksa mengkaji orang-orang yang bercakap bila mana dia bahas sumber tu. Sebab tu zaman kita ni dia sudah penting. Bukan zaman kita sebenarnya, zaman tabi'in lagi. Sebab tu kalau kita tengok kata-kata Ibnu Sirin dia kata apa? Laulal isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Orang akan bercakap apa yang dia nak ataupun apa yang dia suka. Maknanya zaman tabi'in pada waktu tu, tabi'in sudah berhati-hati nak ambil agama daripada orang-orang tertentu. Sebab apa? Sebab Nabi tak ada. Tabi'in bukan jauh sangat dengan Nabi. Nabi, sahabat, tabi'in, dia orang generasi kedua. Generasi kedua yang nak faham Quran. Dan kita ni tah generasi yang keberapa dah nak faham Quran. Maknanya kita punya cabaran lagi besar dan lagi hebat. Bahkan kalau kita baca sirah para Nabi, Nabi Musa alaihissalam, umat dia melakukan kesyirikan, umat dia sembah berhala, umat dia sembah lembu yang dibuat oleh Samiri, dalam keadaan Nabi Musa duk hidup lagi. Nabi Musa tak wafat lagi. Boleh sesat dalam keadaan Nabi tak wafat lagi. Nabi Musa baru naik tinggalkan kaum beberapa hari di Bukit Tursina, 40 hari tinggal, turun sesat dah. Kita hari ni jauh daripada Nabi Muhammad 1400 tahun. Kesesatan itu, kemungkinan untuk terjatuh dalam kesesatan itu sangat-sangat besar bagi kita. Kita boleh andaikan 98% atau mungkin 99% umat Islam hari ini, kalau dia tak pandai bawa diri, dia akan gelong, dia akan jatuh pada tempat yang dia sangka benar. Itu benda yang kita kena sedar hari ini. Sebab tu saya rasa terpanggil nak baca buku ni. Kadang-kadang kita baca kitab-kitab lama, bagus, kitab lama tu bagus, okay. Tapi kadang-kadang kita kena melihat juga pada isu-isu semasa. Isu-isu semasa hari ini. Orang-orang yang mengaku jadi Tuhan hari ini, tuan-tuan kena ingat, orang mengaku jadi Tuhan hari ini, dia bukan macam orang mengaku jadi Tuhan ataupun jadi Nabi macam zaman Nabi ataupun zaman sahabat ataupun zaman tabi'in. Orang mengaku jadi Tuhan hari ini ialah orang yang bergerak dalam keadaan profesional. Kalau tuan-tuan tengok di dunia hari ini, antara ancaman agama bukanlah ancaman orang Islam akan dikristiankan oleh orang Kristian. Yang tu kita boleh lagi nak berhujah sebab kita tahu dia Kristian. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak tahu, di dunia sekarang ni ada satu orang. Orang ni saya kalau saya tak silap, dia Korea ke Jepun, saya tak pasti. Okay. Tapi dia asaskan satu ajaran nama dia Happy Sign. Tuan-tuan dengar perkataan Happy Sign tu, tuan-tuan rasa agama ke? Tak agama. Happy Sign macam jenama jual barang pun ada. Tapi dia mengaku dia utusan Tuhan, pengasas dia. Dia tak pakai jubah, tuan-tuan, dia pakai baju kok kemah. Ceramah dia bukan ceramah masjid surah, dia sewa dewan tempat orang menyanyi, orang buat anugerah bintang popular, dewan macam tu. Dewan yang berskala besar. Orang nampak profesional, dia masuk bodyguard semua pakai baju kok hitam. Bukan jenis orang ajaran sesat yang gantung tasbih dah zaman sekarang ni. Saya nak beritahu, ajaran sesat dia mengikuti arus kemodenan. Dia pakai kereta-kereta mahal, dia ada dana yang cukup kuat. Dan kita kena tahu, di Malaysia sekarang ni, pusat Happy Sign ni dah sampai 20 pusat pun ada. Dia orang panggil gereja juga. Cuma dia orang ni membawa fahaman pluralism, semua agama sama. Dan dia punya pengasas Happy Sign ni, dia buat dakwaan, dia boleh bercakap dengan Tuhan direct. Dan dia boleh memanggil roh mana-mana orang secara direct masuk dalam diri dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube bila mana berlaku isu revolusi Syria, peperangan di Syria. Pengikut dia tanya, Bashar Assad ni macam mana? Dia kata, nanti sekejap, saya akan panggil roh Bashar Assad, dia masuk dalam diri saya. Lepas tu Bashar Assad pun masuk, dia menggeletar, Bashar Assad masuk dalam badan dia. Dia tu Cina, tuan-tuan, cakap Arab pun bunyi lain macam. Dia yang mendakwa dia Bashar Assad tu, dia pun kata, saya ni sebenarnya memang suka bunuh orang semua. Maknanya kita boleh kata dahsyat ajaran sesat sekarang ni. Dia bukan jenis, okey ni ketah ada zikir, bagi zikir. Tak. Dia bukan, style dia bukan macam tu dah. Style dia sudah lain. Sebab tu kalau kita baca kitab akidah,
bagus, dia teori. Tapi kadang-kadang kita kena lihat juga kitab tu bila mana dia ditulis pada kurun 500 Hijrah, cabaran ajaran sesat di zaman tu tak sama dengan cabaran ajaran sesat di zaman kita. Pengukuhan akidah. Okey. Saya nak sebut di sini bagaimana manusia ni dengan sebab perasaan dia nak percaya pada satu orang dan perasaan tu tidak diurus dengan baik, maknanya tak kenal sunnah yang betul, tak kenal dalil Quran yang baik, dengar tafsiran Quran daripada pihak yang salah, dengar kefahaman hadis daripada pihak yang salah, akhirnya banyak benda yang tak selesai dalam hati dia. Dia macam tak boleh nak terima kenyataan orang-orang tu. Akhirnya dia cari mana pihak yang boleh melegakan benda ni. Dia jumpa orang-orang yang tak betul. Macam kita sebut tadi, dia jumpa happy science. Happy science golongan yang baik, luarannya baik. Tuan-tuan kena ingat, dia punya gerakan, dia bukan masuk dan beri mantra apa semua tak. Dia orang buat kerja kebajikan. Dia orang bagi dana pada sekolah-sekolah tertentu, bagi dana pada anak yatim. Manusia dia memang manfaatkan. Happy science dia memang manfaatkan. Orang kata apa? Sikap budi tu, berbudi. Manusia ni kalau dibudikan, dia akan jadi lemah. Orang kalau dia terima kebaikan orang, dia akan jadi lemah. Dia akan jadi patah. Payah sikit nak tolak ajakan orang bila mana orang tu dah banyak beri benda pada kita. Itu teknik yang dilakukan. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itulah yang akan kita hadapi untuk tahun ni dan tahun akan datang. Dan mungkin akan dahsyat pada tahun-tahun yang akan datang lagi. Sebab itulah Nabi sebut sayati sanatun mukhadda'ah. Nabi kata akan datang kepada kamu tahun-tahun yang penuh penipuan. Kata. Penuh penipuan tu maksud dia apa? Dia salut benda salah tu dengan sebahagian kebenaran sehingga orang tak perasan benda tu betul, benda tu salah. Orang duk kata benda tu betul. Jadi hari ni umat Islam dia punya benteng untuk kukuhkan akidah tidak cukup dengan hanya dia baca kitab-kitab teori akidah. Dia rasa dia tak akan terjerumus ke arah penyelewengan ataupun kesesatan. Dia kena juga melihat kepada isu semasa, kena juga melihat keadaan manusia hari ini. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, generasi muda, golongan sesat dia selalu mensasarkan generasi muda. Sebab generasi muda ni adalah generasi yang paling mudah menerima perubahan, paling mudah menerima perubahan. Sebab tu Quran sebut orang muda ni innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itulah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambah kepada pemuda tersebut hidayah. Allah Ta'ala nak sebut apa dalam surah Kahfi tu bila mana Allah Ta'ala sebut sifat orang muda ni. Kata Ibnu Katsir, daripada ayat ni Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita inna fityatun, sesungguhnya pemuda-pemuda ni terutama yang umur belasan, muqbilut taghyir, mudah menerima perubahan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok fashion terbaru, pakaian ke, sama ada baju ataupun seluar, generasi mana ataupun kumpulan mana yang paling awal akan perasan trend baru ni? Orang muda. Kalau datang pakaian ketat, seluar jean, lutut koyak, siapa yang akan pakai dulu? Orang muda. Mustahil satu zaman tu kita akan tengok orang umur 60 dulu yang akan perasan benda tu. Mustahil. Jarang orang tua akan terima. Bila mana keluar style rambut pacak, kita tengok pokcik-pokcik masjid dulu yang rambut pacak. Bawa orang muda, jarang. Sebab orang muda dia cepat nak cari perubahan. Dia cepat nak berubah. Jadi perasaan itulah yang dimanfaatkan oleh golongan-golongan yang kita kira tangan jahat ni. Tangan-tangan yang jahat yang menjadi ejen kepada kesesatan yang lebih besar, iaitu Dajjal. Kita tak kata dia orang ni Dajjal, cuma kita kata dia orang itu menjadi pemudah cara kepada Dajjal untuk jalankan konspirasi dia. Jadi sebab itulah bila mana kita berada di zaman ni, cara pengajaran ataupun cara pembelajaran akidah kita kena naik taraf juga. Kita tidak hanya belajar tentang agama kita, kita juga kena belajar daripada agama lain. Maknanya belajar asas agama lain untuk mengukuhkan diri kita ni, untuk mengukuhkan diri kita. Jadi antara benda-benda penting yang kita boleh tengok dalam bab pertama ni, penulis dia sebut kepada kita, manusia ni bila mana dia rosak,
bila mana manusia ni dia rosak, satu kaum, satu generasi tu dia rosak, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya, seperti mana yang dia sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-47, walikulli ummatir rasula, bagi setiap umat itu akan diutus rasul. Para ulama mengeluarkan banyak pendapat pada ayat ni. Ibnu Katsir mengatakan setiap berlakunya kesyirikan yang dahsyat akan diutuskan rasul-rasul daripada kalangan nabi ataupun rasul tu sendiri. Rasul tu maksudnya utusan. Tapi hari ni kita kena sedar, bahawasanya rasul dan nabi ni dah habis dah. Sebab tu sebahagian ulama, bahkan Profesor Hamka sendiri bila mana dia terjemah ataupun dia tafsirkan ayat ni, dia kata walikulli ummatir rasula, setiap umat itu akan datangnya rasul. Rasul di sini bermaksud ialah kumpulan yang akan memperbaiki kerosakan umat, sama ada daripada kalangan nabi ataupun rasul ataupun orang-orang saleh yang mengikuti jalan para rasul yang terdahulu yang akan melakukan kerja islah terhadap umat tu. Jadi zaman kita ni nabi tak akan keluar, rasul tak akan keluar dah. Jadi orang-orang yang mengikut apa yang dibawa oleh nabi dan rasul akan buat kerja. Dan itu ialah cabaran yang besar. Dan itu juga rahmat daripada Allah Ta'ala. Bila mana berlaku saja benda-benda buruk, akan ada orang beritahu. Maksudnya Tuhan ni dia sayang kepada kita, dia hantar juga orang-orang yang akan buat kerja baik pulih. Sebab tu ajaran sesat, dia sesat lama mana pun pasti akan ada orang bongkarkan. Tuan-tuan tengok ajaran sesat apa yang tertua. Kalau di Malaysia ni ajaran sesat apa yang tertua? Ajaran kerajaan langit dikatakan ajaran sesat yang paling tertua di Malaysia. Sama usia dengan kemerdekaan Malaysia dikatakan. Ayah Pin lah. Ataupun awal lagi Ayah Hassan. Ayah Pin tu orang negeri saya, orang Terengganu. Okay. Tuan-tuan kena tahu Ayah Pin ni pendidikan dia sampai darjah 2 sahaja. Darjah 2 saja. Dia tipu orang belajar Universiti Azhar tu. Dia tipu pegawai-pegawai kelas atasan. Jusa 1, Jusa 2 itu sebahagian pengikut dia. Saya nak kata apa? Saya nak kata sini sebab saya pernah dengar cerita ni daripada almarhum ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri antara orang yang ditugaskan oleh Jabatan Agama Negeri Terengganu zaman tu untuk pergi ke kampung Batu 13 tu. Batu 13 di Besut. Itu tempat orang kata apa, tempat Ayah Pin. Ayah Pin ni tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah asal dia bukanlah orang yang nak sangat buat ajaran sesat. Dia tu dikatakan seorang yang jual petai, peniaga petai. Okay. Hobi dia sabung ayam, belaga ayam, judi lah. Satu hari anak dara dia tu dipinang oleh satu orang pembawa ajaran sesat yang asalnya daripada Kelantan. Hasan anak harimau nama dia. Nama tu lain macam. Jadi Hasan anak rimau tu orang Terengganu panggil, ataupun ayah Hasan tu. Orang panggil ayah, pengikut dia panggil ayah Hasan. Telah berkahwin dengan anak Ayah Pin tu. Jadi Ayah Pin tu bapa mertua, anak menantu dia tu ayah Hasan. Jadi dia tengok pengaruh menantu dia hebat. Dia belajar dengan menantu dia. Yang mana menantu dia Ayah Hasan ni, dia punya ajaran Nur Muhammad. Yang kalau kita tengok ajaran tu dia datang daripada seorang lelaki yang bernama Haji Ahmad Laksmana di Kelantan. Yang dia tulis buku Hakikat Insan 2 jilid. Buku ni diharamkan oleh JAKIM sampai hari ini dan diharamkan oleh semua Jabatan Agama Negeri. Diwartakan sebagai buku yang sesat sebab mengandungi unsur batiniah yang melampau buku tu. Dan banyaklah saya ada buku tu, kita pernah tengok. Dan antara tokoh yang melawan kumpulan ni dah meninggal pun, Dr. Abdul Fattah Harun yang dilantik oleh JAKIM, dia panel akidah JAKIM pada waktu tu, yang tulis kesyirikan, kesilapan kumpulan ni. Cuma saya nak sebut manusia ni dia mudah tertarik dengan orang yang berseni dalam percakapan dia. Itu memang naluri manusia. Bila mana Ayah Pin ni dia tengok menantu dia hebat, dia belajarlah kitab tu. Dia belajar kitab Hakikat Insan tu. Dia belajar dan dia rasa macam dia boleh menandingi pengaruh menantu dia.
Dia belajar dengan menantu dia. Dan akhirnya apa yang dia buat selepas daripada menantu dia tu meninggal, sebab menantu dia tua lagi pada dia. Menantu dia tua lagi pada dia. Okay. Bila mana menantu dia tu meninggal, dia yang menjadi pemegang kepada ajaran tu. Zaman tu ajaran tu dipanggil ajaran hakikat insan je. Tak nama lagi ajaran kerajaan langit. Kerajaan langit ni Ayah Pin yang upgrade, yang kata apa, modified bagi nampak lagi hebat, lagi kemah pada hakikat insan. Hakikat insan hidup di bumi baru, kerajaan langit baru hebat. Sebab kerajaan langit terbuka. Kalau tuan-tuan tengok pengikut dia masih tegar, dia besuk tu. Masih tegar. Dan baru diwawancara sekitar tahun 2019, bekas pengikut dia yang telah melakukan proses istitabah di Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu. Buat majlis taubat. Main-main je 500 jam. Jabat agama habis duit panggil pengikut dia orang ni untuk orang kata apa, baiki balik akidah, balik ke kampung Batu 13, buat balik dia punya tempat pengajian dia tu. Tempat pengajian dia. Dan bila mana RTM pergi tanya seorang pengikut. Saya tak ingat pengikut tu nama dia apa, tapi perempuan. Tapi dia tulis dalam wawancara tu, lepasan Usuluddin Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir. Dia tu, perempuan tu. Orang tanya kepada dia, percaya lagi ke kepada Ayah Pin? Oh, saya percaya. Itu Tuhan, dia sebut. Ramai mana dah pegawai pejabat agama mari jumpa saya, suruh saya salat, suruh saya mengucap. Saya tak mau. Sebab saya rasa saya dah direct dengan Tuhan. Apa masalah nak mengucap ni? Itu tuan-tuan, bukan budak. Orang yang mengaji darjah 2 tipu orang belajar degree. Tuan-tuan boleh bayang dekat mana hebatnya Ayah Pin ni, percakapannya. Saya ingat ayah saya bila mana dia pergi, arwah ayah saya dia pergi, dia balik rumah, dia beritahu kepada mak saya. Dia kata Ayah Pin ni kalau ajak, orang kata apa, ajak pakar debat mana pun kalah pakar debat tu, menang Ayah Pin lagi. Dia bercakap tu sedap. Cara dia bercakap tu sedap. Tak ada ilmu, tapi dia bercakap, dia langgar semua hujah. Tapi pengikut dia tu sangat-sangat taat pada dia. Dan ada sebahagian mengatakan dia punya, orang kata apa, dia punya benda yang dia lakukan ialah sihir, adalah antara salah satu penyebab terkembangnya ajaran dia tu. Dia ada unsur sihir. Sebab ada seorang pegawai pejabat agama Terengganu yang dihantar. Kalau tak silap nama dia, saya tak ingat, Ustaz Zakaria kalau saya tak silap nama dia. Dia tu antara orang-orang awal yang tubuhkan KUZA, sekarang ni UNIZA di Terengganu. KUZA ni kita kira pusat pengajian Islam yang hebat lah. Dia macam KUIT lah di sini kot, tapi dia lebih tua lagi, agak terkenal jugalah. Dia pergi tuan-tuan, dia berhujah dengan Ayah Pin sesi pagi 8 pagi sampai 12 tengah hari. Berhujah, semua orang nampak hujah dia kemah. Ayah Pin tak boleh jawab. Sebab hujah Ayah Pin dia akan berkisar pada kitab hakikat insan tu ya. Dia tak akan boleh pergi jauh. Ilmu dia takat tu yalah. Okey. Lepas daripada selesai berhujah, Ayah Pin kata letih dah ni, kita bercakap, kita makan nasi lah tu. Jamuan makan tengah hari. Makan tengah hari sampai pukul 2 nak start balik sesi kedua. Ustaz yang dihantar oleh pejabat agama tu, dia sendiri buat pengakuan. Dia kata sebenarnya apa yang saya duk bercakap dengan Ayah Pin tadi tu tak betul. Ayah Pin yang betul. Masa tu dia disihir ketika dia makan. Dia disihir. Dan dia bawa isterinya ikut Ayah Pin. Dan dia meninggal, isteri dia kahwin dengan Ayah Pin. Asyik lah. Saya nak kata benda ni, itu zaman dulu. Zaman dulu. Ayah Pin bukan pakai smart pun, tak pakai kod, pakai apa. Tapi dia berjaya, orang kata apa, meluaskan empire dia. Maknanya itu tahun 1960-an, 70-an. Pada waktu tu. Pada waktu tu Jabatan Agama pening kepala, nak panggil siapa? Nak pergi berhujah. Dan dia gunakan unsur-unsur mistik jin ni untuk kawal kawasan dia. Saya tak pastilah cerita ni betul ataupun tidak, tapi saya dengar sebahagian daripada pegawai-pegawai yang dah tua sekarang ni, yang juga guru-guru saya di Terengganu dulu, bila mana kerajaan Terengganu dapat warrant untuk ceroboh tempat tu, maknanya akta undang-undang membenarkan untuk ceroboh tempat tu dan untuk hancurkan replika-replika ajaran sesat yang ada situ, antaranya teko, antaranya tempayan, telaga Zam-Zam yang diorang anggap itu air Zam-Zam situ, macam-macam lah. Okay.
perjalanan daripada Kuala Terengganu nak pergi ke Besuk ni sekitar 2 jam. 2 jam standard perjalanan state. Tapi perjalanan tu mengambil masa 7 jam. Sebab apa? Bah rosak. Masuk jalan ni salah. Zaman tu wazir tak ada lagi. Masuk jalan ni keluar jalan sama. Masuk jalan ni keluar jalan sama. Dia macam dia guna something untuk block benda tu. Sampai tu bulldozer yang nak pergi tu rosak, enjin rosak, macam-macam. Maknanya ada unsur-unsur tu. Boleh robohkan, tapi usaha tu agak sukar. Maknanya pertama kepandaian bercakap, yang kedua sihir. Pasti akan jadi. Dan itu benda yang biasa. Itu benda yang biasa. Saya nak sebut sini macam mana. Itu cabaran umat zaman tu. Dan kesan ajaran sesat Ayah Pin ni masih kekal sampai ke hari ni. Pengikut-pengikut dia agak ramai di Terengganu. Dan dia ada pecahan-pecahan dia. Antaranya yang masih aktif lagi dekat dengan kampung saya, di Dungun. Ajaran Martabat 7 tu nama baru kumpulan dia. Tapi ni dia agak ada khilaf dengan Ayah Pin. Dia 2-3 benda tak setuju, dia buat kumpulan dia sendiri. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, cabaran ajaran sesat zaman tu pun dah hebat, apatah lagi zaman kita. Dan kalau kita tengok Ayah Pin ni, dia unsur yang dia bawa sama macam ajaran-ajaran sesat mana pun yang wujud di dunia ni, iaitu dia pluralismkan semua agama. Dia nak samakan Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, sama. Yang penting kamu sembah aku sebenarnya. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat video yang ada orang upload sampai hari ni lagi duk ada di YouTube. Video ketika mana Ayah Pin pergi ke satu kuil di Setapak KL. Apa yang orang Setapak kuil orang Hindu situ buat? Diagungkan Ayah Pin lain macam. Ayah Pin dia nak sebut perkataan Siva pun terbelik lidah. Dia bukan pandai sebut. Saya tengok ucapan dia sebut, dulu agama Hindu saya yang asas, dia kata. Cuma dulu nama lain, sekarang nama lain. Dulu saya bongkok, sekarang lain. Orang India ni, Hindu, bukan India, orang Hindu, dia ada percaya satu konsep nama dia reinkarnasi. Inkarnasi ataupun bahasa Arab dia panggil tanasuh. Penjelmaan balik roh orang lama ke dalam roh orang zaman sekarang. Contoh, seseorang Sami yang tinggi hubungan dia dengan Tuhan dia, tidak mustahil Tuhan tu akan tumpang tubuh dia untuk menyampaikan ajaran-ajaran. Maknanya sebab tu ada kepercayaan orang-orang tertentu, orang-orang Hindu tertentu, Sami ni jelmaan kepada Siva ke, Brahma ke apa. Dan boleh jadi juga jelmaan tu bukan pergi pada orang, dia akan pergi juga pada binatang. Sebab tu kalau kita pergi di India ke mana-mana, hatta di Jawa pun, di Bali, dia orang akan sembah beruk ataupun monyet. Sebab dia orang rasa beruk dan monyet itu ialah jelmaan pada Tuhan. Jadi dia orang duk rasa Ayah Pin itu ialah jelmaan pada Siva. Dia orang sembah Ayah Pin. Dahsyat Ayah Pin tuan-tuan. Hindu tu sesak dah. Dia sesakkan lagi Hindu kali kedua. Sesak kuasa dua orang tu. Saya nak beritahu kepada kita, dahsyat. Benda ni dahsyat. Benda ni sangat-sangat dahsyat. Sebab tu saya memang tertarik dengan buku ni. Dan saya rasa buku ni, isi dia tidak boleh hanya disimpan dalam tulisan sahaja. Isi dia perlu disebarkan untuk kita semua di masjid ni faham. Orang-orang masjid kena tahu isu ni. Dan kena bawa isu ni balik ke rumah, beritahu kepada anak-anak kita, terutamanya anak-anak yang berada di pusat pengajian, strategi ajaran sesat berubah mengikut kemodenan masa. Bagaimana modernnya masa ataupun keadaan dunia, maka begitulah modernnya ajaran sesat akan diteruskan sampai ke bila-bila. Tapi kita kena sedar, di setiap adanya ajaran sesat itu akan adanya orang yang bawa kebenaran. Itu benda yang kita kena tahu. Itu memang resam dunia sampai bila-bila pun. Sebab tu para ulama sebut likulli mubtilin muhaqqiq. Setiap yang batil akan ada yang benar. Wa likulli muhaqqiqin mubtil. Dan setiap orang yang bercakap kebenaran akan ada orang yang sesat akan ganggu orang bawa kebenaran. Itu benda yang tidak akan habis melainkan kiamat sahaja. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Semua saya nak sebut sini, nak kait dengan tajuk kita ni. Manusia dia akan ada sikap nak beragama. Sikap itulah ataupun perasaan itulah yang akan dimanfaatkan oleh mana-mana orang yang berniat jahat, yang nak merosakkan kemakmuran ataupun naluri fitrah yang baik manusia ni.
sehinggalah seseorang tu merasakan benda tu sesuai untuk diagamakan, maka dia memeluk ataupun menyayangi kepercayaan tersebut. Dia akan menyayangi kepercayaan tersebut. Dan kita ni bersyukur. Sebab apa? Sebab kita ni dikenalkan dengan Islam yang benar. Walaupun kita hidup di zaman yang penuh dahsyat dengan cabaran-cabaran, tapi Allah Ta'ala masih lagi pilih kita untuk menjadi orang yang mendengar perkara yang baik, lalu kita analisa perkara tersebut. Kita tak terima bulat-bulat, tapi kita ada jiwa yang cuba ingin mengkaji. Sebab tu saya nak sebut sini, keraguan yang ada dalam diri manusia tu kadang-kadang dia bukan salah. Contoh, kita jumpa mana-mana orang, kadang-kadang benda ni bukan berlaku pada orang yang belajar di negara barat. Dia berlaku kadang-kadang pada pelajar tahfiz sendiri pun. Dia baca ayat Quran, dia tengok apa yang dia amalkan dalam agama dia, dia rasa macam tak sama. Lalu dia ragu. Cuma ragu tu dia tak tahu nak letak ke mana. Ragu pada benda yang dia amal ke, ataupun ragu pada ayat Quran yang sedang dia baca. Sebab tu kalau tengok sebahagian besar para sahabat, mereka menerima Islam itu kadang-kadang bermula dengan keraguan. Sebab tu saya nak sebut sini, tuan-tuan semua kalau dengar mana-mana ustaz yang mengajar, ataupun mana-mana ilmu yang kita dengar di mana, di YouTube ke, di Facebook ke apa semua, kalau kita ada rasa macam terlekat sikit, kita jangan cepat-cepat orang kata apa, biarlah, benda ni syaitan je kot. Tak juga. Kadang-kadang rasa ragu tu lah bermulanya bibit-bibit hidayah yang Allah Ta'ala nak beri pada kita, yang betul. Sebab benda tu sendiri berlaku pada Nabi Ibrahim yang dah kita baca tadi. Bagaimana Nabi Ibrahim, dia bukan Nabi Ibrahim tu dia tak tahu Tuhan mana, cuma dia nak cari benda yang menguatkan dia. Sebab tu kalau tengok peristiwa Nabi Ibrahim ni cukup banyak dalam Quran. Nabi Ibrahim bila mana dia macam tak berapa nak faham macam mana Tuhan boleh hidupkan yang mati dan Tuhan boleh matikan yang hidup, dia tak berapa faham. Sebab tu ada ayat Quran dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan berkata Ibrahim kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, tunjukkan macam mana engkau ciptakan yang dah mati. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, khuz arba'atan minat tair, ambillah 4 ekor burung, kamu sembelih burung tu, kamu potong burung tu berasingan, kamu letak di atas bukit-bukit yang berasingan, maka kamu turun daripada bukit-bukit itu dan kamu naik ke satu bukit, dan sebelum kamu sampai ke bukit itu, kamu akan lihat burung-burung tu telah bercantum balik dan hidup. Nak beritahu pada kita benda tu banyak. Kita beri laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okay, jadi sebagai rumusan yang terakhir, kita dah sebut panjang tadi, manusia Allah Ta'ala beri pada dia perasaan untuk beragama. Maknanya hubungan manusia dengan agama ni erat. Mana-mana orang sekalipun dia akan ada benda yang dia nak percaya, dan benda yang dia nak percaya itulah ialah sebahagian daripada agama. Hatta kalau dia kata dia orang yang tak percaya agama, tapi kita kata orang macam ni agama dia itulah. Bila orang tanya ataupun orang kata etis ni agama apa? Etis ni ialah agama tak percaya agama wujud. Dia letak agama. Sebab agama poin dia ialah percaya. Something yang kita percaya, satu-satu benda yang kita percaya dan kita pegang erat benda tu, kita jadikan pedoman hidup, bahkan kita jadikan ia sebagai satu pilihan untuk melakukan apa-apa dalam hidup, maka itulah agama sebenarnya. Jadi bila mana kita bercakap tentang agama, Allah Subhanahu Wa Taala itu meletakkan agama yang benar di sisinya, dan Allah Taala juga menjadikan agama Islam sebagai agama yang benar ni. Dia bukan hanya minta kita percaya hanya sekadar dengar dalil, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, okey percaya, seakan-akan kita dipaksa untuk percaya. Tak. Bahkan Allah Ta'ala dia beri kepada kita peluang untuk kita fikir dalil-dalil yang telah aku berikan itu, sehingga kamu dapat memahami dan mencerna serta menghadam agama dengan baik, sehingga ia menjadi pedoman hidup. Sebab tu Quran dia meraihkan orang yang nak berfikir. Cuma hari ni sebahagian orang, bila mana seseorang tu dia ragu dan dia bertanya pada orang, orang-orang yang dia rasa alim, ustaz ke penceramah mana-mana, tapi ustaz dan penceramah tidak dapat memberi jawapan yang mengangkat keraguannya. Jadi itu adalah kesilapan daripada yang memberi jawapan, bukan silap agama Islam tu, silap kepada orang yang menerangkan agama Islam tu sendiri. Jadi hari ini kalau Islam disalah fahami, bukan kerana Islam tu salah, tapi ia ditafsirkan dengan cara yang salah sebenarnya. Penyampaian agama tu dibawa dengan wajah yang salah. Okay. Jadi itulah sebagai yang kata apa, mukaddimah kita kepada buku ni, Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha. Dan insya-Allah minggu depan kita, hari Khamis, kita akan bahas bab yang kedua. Yang tadi saya sebut tadi tu ialah bab pertama, iaitu hubungan manusia dengan agama. Bab kedua ni kita akan sentuh pada minggu depan. Apakah faktor-faktor agama tu jadi tersasar ataupun silap, penyimpangan agama. Islam jadi orang silap faham dekat mana? Siapa yang menyebabkan Islam tu wajahnya asal cantik jadi tak berapa cantik? Jadi kita akan bahas pada hari Khamis depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.